Bayangkan, kelas tambahan SPM, tiba-tiba ada Pontianak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam. Apa khabar? Sihat ke tidak? Malam ni bertemu lagi kita lagi sekali, dan malam ni aku nak menceritakan kisah adik-adik yang untuk adik-adik yang baru mula sekolah lah, senang cakap. Memang cerita ni untuk korang semua. Memang saja nak takutkan korang supaya korang takut pergi sekolah. Untuk cikgu pun boleh juga, tapi aku risau. Kan cikgu takut pergi sekolah, siapa yang nak mengajar kan? Jadi semoga cerita ni jadi iktibar lah untuk kita semua. Cerita pada malam ni yang saya nak sharekan ni diceritakan oleh cikgu yang mengajar di sekolah tersebut. Cikgu sendiri yang kongsi, geng. Tak berselindung dah. Tapi nama sekolah kita rahsiakan lah. Yang penting sekolah ni berada di Borneo sana, Sabah, Sarawak. Nama cikgu ni Cikgu Din. Kau janganlah pula jagi pergi cari siapa Cikgu Din ni, mari aku nak saman. Janganlah, dia nak share pengalaman je, geng. Dan sekolah yang dia mengajar ni memang agak dalam. Bukan dekat bandar, tapi dekat kawasan-kawasan kampung sana. Waktu ni Cikgu Din ditugaskan untuk mengajar subjek SPM. Waktu tu dekat sekolah tu, kau tahu tak berapa orang SPM dia? 15 orang je, geng. Nak dijadikan cerita seram pada malam ni lah kan. Dekat kampung tu, budak-budak SPM dia memang lemah. Lagi-lagi kalau subjek susah macam English, Matematik, yang orang cakap subjek wajib lulus. Kalau tak lulus, susah nak minta universiti nanti. Jadi Cikgu Din ni sebagai seorang tenaga pengajar yang seorang beribawa berhati-hati di jalan raya, tak ada kena-mena langsung cerita pada malam ni. Nak cakap Cikgu Din ni dengan niat baik lah. Dia nak ajar sampai budak ni dapat A. Tak dapat A pun biarlah setakat lulus. At least nanti dia boleh apply universiti. Bolehlah nanti tambah pengalaman, boleh minta kerja bagus-bagus. So demi nak luluskan pelajar ni semua, Cikgu Din cakap dia nak buat kelas malam. Tapi sebelum saya sambung cerita pasal Cikgu Din malam ni, kena tukar lampu merah dulu, geng. Lampu meriah macam gini sesuai nak sambut hari raya je. Sabar kejap. Selamat hari puasa, geng. Macam mana lampu merah kita? Makin merah, betul tak? So sambung balik cerita pasal Cikgu Din tadi kan. Cikgu Din ni bagi tahu yang kampung ni memang berada dalam kawasan agak pendalaman, jauh daripada bandar. Kau nak pergi ke kampung tu pun kau tak boleh naik Saga, geng. Kau kena pergi sana naik Pajero, naik Hilux. Kalau naik kereta biasa sampai tengah jalan je, lepas tu berselut, geng. Tak dapat pergi jauh. Lagi menyedihkan, dekat kawasan pendalaman ni kan, bukan setakat terputus hubungan apa semua, elektrik pun kurang, geng. Lampu jalan tak banyak, kalau ada 1-2 je. Dan kadang-kadang lampu tu tak boleh buka pun. Kenapa? Bukan jimat elektrik. Kadang-kadang lampu tu sendiri rosak. Orang nak datang repair jauh, so dibiarkan macam gitu je. Nak dijadikan cerita lah kan, pada malam tu Cikgu Din ni nak buat kelas untuk subjek yang dia ajar, iaitu subjek matematik. Macam biasalah kita ni kan, matematik ni kalau 1 tambah 1 okey lagi. Kalau dah start main bahagi, main point, ada pula teorem Pythagoras, langsung tak faham, geng. So malam tu pada pukul 8, Cikgu Din pergilah kat sekolah tu. Memang sekolah tu memang agak terpencil, agak kecil, suram. Bukan sekolah bertingkat-tingkat, geng. Sekolah dia 1 tingkat je, bilik darjah pun ada dalam 2-3 je. Kawasan sekolah tu pun tak ada pagar, tak ada apa, geng. Memang satu kawasan persekolahan yang agak daif lah, senang cakap. Waktu Cikgu Din sampai tu, tak banyak lampu yang menyala. Lampu bilik darjah pun kebanyakannya tutup lagi. Adalah buka lampu dekat kawasan luar bilik darjah sebiji 2. Itu pun dia buka spotlight nak menerangi kawasan sekolah. Waktu ni Cikgu Din mula berjalan pergi masuk ke kelas. Cikgu Din perasan dia masuk dekat kelas tu ada 5 orang pelajar dah sampai. So Cikgu Din pun macam biasalah, dia mengajar macam biasa. Dan waktu tu memang tak ada apa-apa benda yang menakutkan berlaku, geng. Semua dia macam biasa. Tak ada satu pun benda yang menaikkan bulu roma. Sehinggalah jam menunjukkan pukul 10 malam. Sekolah tu dia punya atap diperbuat daripada zinc. Dan sedia maklum, kalau benda yang diperbuat pada zinc ni, kalau benda jatuh ke apa ke, memang akan menyebabkan satu bunyi yang besar, satu bunyi yang kuat, geng. Waktu tu dah pukul 10 malam.
Tiba-tiba daripada atas atap kedengaran bunyi seperti ada binatang ataupun benda ataupun orang sedang berlari. Macam aku cakap tadi, bila bunyi zing ni memang kuat. Memang yakin benda tu binatang ataupun benda. Sebab apa? Sebab bunyi macam geng, memang bunyi benda berlari kan. Takkanlah daun yang berlari. Waktu bunyi kuat gila tu, Cikgu Din, pelajar dia semua pandang ke atas. Waktu tu muka masing-masing dah cuak, dah takut. Ada yang terperanjat melatah geng. Takut bukan apa, takut runtuh. Yelah, sekolah dia bukan sekolah kukuh macam simen sekarang. Cikgu Din, dia tengok pelajar dia macam dah takut, dia bagi tahu student dia, tak ada apa-apalah, itu binatang kot. Dah. Sekarang ni kita dah nak balik, dah pukul 10. Kemas-kemas barang kamu, kita balik dulu, esok sambung. Boleh? Waktu ni pun student dia kemaskanlah beg, masukkanlah buku dalam beg apa semua. Cikgu Din pun pergi ke meja guru, kemas barang-barang dia. Dan tiba-tiba waktu tengah kemas-kemas barang tu, boom! Bukan sekolah meletup geng. Boom tu, sekolah tu blackout. Kalau tadi cahaya kelas tu menerangi sampai keluar, sekarang ni gelap gelita. Lampu spotlight dekat luar pun terpadam. Ada beberapa orang pelajar waktu ni menjerit terkejut. Cikgu Din ni pun terus dia keluarkan telefon, dia pasang torchlight. Student yang bawa handphone pun dia buat benda yang sama. Yelah, dekat Sabah pedalaman sana, diorang pakailah handphone. Tapi bukan handphone macam korang, iPhone 14 tak. Diorang pakailah phone yang Nokia 3310 tu ke, yang ada torchlight dekat hujung tu. So, diorang pun suluhlah keadaan nak tengok apa yang jadi. Cikgu Din waktu ni masih tenang. Dia beritahu pelajar dia, cepat-cepat kemas, jom balik. Hati-hati balik tau, gelap ni, ini blackout ni, tak ada apa-apalah. Jom kita balik cepat. Semua pelajar pun keluar daripada bilik darjah tu. Cikgu Din merupakan orang yang paling last keluar daripada kelas. Macam aku cakap tadi, kelas diorang ni satu tingkat je, tak ada tangga, tak ada apa. Keluar kelas, terus nampak dataran. Waktu ni diorang dah jalan melepasi sekolah, lebih kurang dalam 50 meter lah daripada kelas tadi. Dan Cikgu Din pun rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Tiba-tiba dia berhenti. Dia berhenti daripada jalan. Student dia dah ke depan dah. Cikgu dia berhenti. Cikgu fikir yang student aku ni semua dah balik ke? Dia pun suluh 1, 2, 3, 4, 5 5 orang betul. Tapi kenapa rasa macam tak sedap hati ya? Cikgu Din pun dia pusingkan badan, menghadap semula ke arah kelas. Waktu ni Cikgu Din ambil torchlight dekat phone yang dia pegang tu, dia suluh ke arah dalam kelas. Dan waktu tu Cikgu Din melihat ke dalam kelas dan seperti ada seorang pelajar yang tertinggal dalam kelas. Waktu ni kelas tu masih gelap gelita. Sekolah masih gelap gelita, cahaya yang ada hanyalah berdasarkan telefon Cikgu Din. Cikgu Din pun berjalan semula ke arah kelas tadi, risau apa-apa jadi dekat pelajar tu. Sampai je depan pintu, Cikgu Din mula suruh ke arah pelajar tu. Dia nampak pelajar perempuan, rambut panjang, bersanggul, sedang berdiri, betul-betul menghadap whiteboard. Macam mana? Ini whiteboard, dia berdiri macam itu, pandang depan je hadap whiteboard. Baju dia pula, dia pakai sama macam baju pelajar tadi. Kalau pelajar-pelajar lain pakai baju t-shirt, pakai seluar track, dia pun pakai t-shirt seluar track, berdiri hadap whiteboard macam askar geng. Waktu ni Cikgu Din tak syak apa-apa. Memang ingat ini student dia lah. Sebab memang cara berpakaian, cara rambut ikat sebiji macam pelajar yang tadi. So Cikgu Din ni pun tanya, kamu ni kenapa tak balik lagi? Kenapa seorang-seorang dalam kelas ni saya dah suruh balik kan? Perempuan tu senyap, tak jawab apa-apa. Cikgu Din pun tambah, dah, jom. Dah lewat dah ni, jom cepat-cepat ikut saya, kita keluar daripada sini. Dah lah, gelap gelita ni, tak nampak apa-apa. Cikgu Din waktu ni hanya nampak sebelah rupa dia, yang belah sini saja. Tiba-tiba perempuan tadi dia pusingkan badan, muka dia duduk belah menghadap ke arah Cikgu Din. Waktu ni Cikgu Din punya kaki dah tak boleh gerak, lutut dia terkunci geng. Waktu pelajar tadi menghadap ke arah Cikgu Din perasan rupa sebelah ni elok, cantik,
Tapi yang sebelah sini rupanya penuh dengan kesan-kesan luka, kesan-kesan darah. Kulit pipi ni seakan macam tercabut, nyaris tertanggal dan bergoyang dekat arah pipi dia. Mata belah sini elok ada mata hitam, ada mata putih. Tapi mata ni yang belah sini semuanya putih, tak ada mata hitam. Benda tu pandang je ke arah Cikgu Din, tak buat apa-apa. Cikgu Din waktu ni dia berdiri, tak dapat bergerak. Kau tahu tak apa yang jadi? Tiba-tiba perempuan tu senyum, mula gelak macam Pontianak. Cikgu Din waktu ni dah tak rasa apa-apa dah. Memang nervous gila geng. Dia pun tutup mata, dia baca ayat kursi, baca surah-surah, baca selawat banyak-banyak. Dan suara menggilai tadi makin lama makin perlahan. Daripada kuat gelak, perlahan hanya dengar sayup-sayup sahaja. Waktu Cikgu Din pejam mata ni, Cikgu Din cakap ada satu bau bangkai yang sangat-sangat busuk nusuk ke dalam hidung. Cikgu Din pun fikir maybe dia dah tak ada kot, suara dia dah makin jauh ni. Bila Cikgu Din buka mata, rupa-rupanya Pontianak tadi sekarang dah berada lebih kurang dalam 1 depa daripada Cikgu Din. Waktu ni Cikgu Din cakap dia dapat lihat betul wajah yang seram tu depan muka dia. Memang nampak betul kulit ni bergoyang-goyang seakan tunggu masa nak cabut geng. Cikgu Din waktu ni sangat-sangat takut. Tak fikir panjang, dia kuatkan hati dia, dia pusing ke belakang, dia lari sejauh mungkin, selaju mungkin. Dan sepanjang dia berlari tu, Cikgu Din cakap sepanjang tu dia dengar Pontianak tu gelakkan dia. Makin lama makin perlahan. Dan benda ni baru je berlaku geng. SPM lepas. Sekarang ni Cikgu Din bagi tahu yang dia dah tak berani nak pergi sekolah tu sorang-sorang. Dan memang betul cikgu-cikgu pun cakap sekolah tu kalau lebih pukul 10 akan ada penghuni dia nak suruh kita balik. Sebab apa dia tak suka kita duduk lama-lama dekat situ? Sebab situ rumah dia. Sebab itulah dia cuba halau Cikgu Din. Dan sebab tu juga sekolah tu tak buat kelas malam. Cikgu Din je yang berani buat kelas malam. Thank you guys pada mana yang stay tengok cerita ni sampai habis. Kesian Cikgu Din, niat nak mengajar, kena kejar hantu pula geng. So thank you pada mana yang join. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan tinggal puasa geng. Jangan nak ya sangat geng. So kita jumpa lah dalam next episode, InsyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam, have a good day. Jangan biarkan malam anda menjadi story puaka. Assalamualaikum.